Sepatah dua kata dengan isu-isu yang kita nak buat report pada hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saudara Azmi daripada gabungan Bela Hak Insan Negeri Pulau Pinang. Sebentar tadi kita telah mendengar beberapa ucapan tuan-tuan yang menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan memerintah Malaysia selama hampir 1 tahun setengah telah menghuru-harakan negara kita tuan-tuan dengan pelbagai isu. Dan pada hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat sehari demi sehari, setiap hari akan ada timbul isu yang merisau dan menghuru-harakan negara tuan-tuan, sekiranya tidak dibendung tuan-tuan. Kita tidak faham kenapa dan bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah pada hari ini, dia memerintah di Putrajaya, dia membiarkan rakyatnya bertepiaran huru-hara di bawah tuan-tuan. Kenapa? Dan mengapa sebenarnya, dan apa sebenarnya yang Kerajaan Pakatan Harapan ini nak sangat tuan-tuan? Yang pertama sekali kita lihat balik tuan-tuan, isu-isu yang hangat sehari dua ini berkaitan dengan sekolah-sekolah mubalik. Dan pada hari ini juga kita dapat isu yang membabitkan bagaimana rakyat Malaysia yang tidak tahu hormat kepada lagu negaranya sendiri. Apa guna memegang IC ataupun kad pengenalan yang berwarna biru, tetapi anda tidak erti menghormati dan menyayangi negara anda sendiri? Sedih tuan-tuan, marah tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kami barisan NGO Islam Negeri Pulau Pinang pada hari ini mengambil inisiatif untuk melancarkan beberapa sebanyak mungkin laporan-laporan polis agar kita minta pihak berkuasa, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan apa saja agensi-agensi penuh kuasa di negara ini berkaitan dengan akta-akta, enactment dan juga undang-undang yang ada di negara kita, gunakan sepenuhnya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan takut. Inilah masanya untuk kita tegakkan berdasarkan rukun negara, kedaulatan undang-undang. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengulas isu lagu negaraku. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan, kalaulah kata orang yang peleceh, orang yang merendah-rendahkan lagu negara Indonesia, tuan-tuan rasa rakyat Indonesia nak buat apa kat dia tuan-tuan? Tuan-tuan rasa rakyat negara India, kalau ada orang yang memperlekehkan lagu negaranya tuan-tuan, tuan-tuan rasa apa jadi dekat orang tu tuan-tuan? Tetapi di Malaysia, rakyat Malaysia sendiri gelak, malu nak bangun, gelak pula. Dan ini sebenarnya tidak pernah, kita tak pernah dengar lagi tuan-tuan, pihak berkuasa mengambil tindakan di atas orang-orang pesalah, orang yang kena tuduh OKT, yang telah merendah-rendahkan lagu negaraku. Sebab kita tak pernah dengar pun. Rupa-rupanya dia ada akta, dia ada undang-undang kepada rakyat Malaysia yang tidak menghormati lagu negaranya. Tapi sedihlah bila kita dengar balik dia punya hukuman, dia akan denda RM100, dia akan dipenjara sebulan. Dan kita desak, inilah isunya, inilah masanya tuan-tuan, kita mendesak pihak ahli-ahli parlimen, waimah kerajaan dan juga pembangkang. Dalam sidang parlimen yang akan datang, kita desak ahli-ahli parlimen agar gubal pindah akta ini. Kita dedahkan pada hari ini dengan berlakunya kes ini, maka kita minta ahli-ahli parlimen seluruh negara agar meminda akta ini, agar memberi hukuman yang lebih berat kepada pesalah-pesalah yang melanggar undang-undang dari segi merendah-rendah dan tidak mempedulikan lagu negara. Ini sebenarnya tuan-tuan kita kena buat. Sekurang-kurangnya dengan adanya isu yang ada sehari dua ini, sekurang-kurangnya memberi peringatan, memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa hang hina lagu negaraku pun ada undang-undang yang boleh mendakwa anda. Maknanya tuan-tuan, selepas ini saya yakin dan percaya
dengan gerak kerja kami, NGO Islam di negeri Pulau Pinang ini secara tak langsungnya agar memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa ada akta yang mengawal anda. Anda berada di sebuah negara yang berdaulat. Anda berada di sebuah negara yang mempunyai undang-undang. Anda berada di sebuah negara yang bukannya hutan rimba. Negara kita, tuan-tuan, ada undang-undang. Kita bukan menjalankan rule of jungle, the law of the jungle. Kita ada the rule of law. Kita ada undang-undang. Tuan-tuan ingat apa, tuan-tuan? Zaman kita lah ni bukan macam zaman dulu dah. Zaman lalu, tuan-tuan, nampak buat salah, report polis. Jangan takut. Apa nak takut? Macam mana dulu, tuan-tuan, gerakan-gerakan yang telah melanggar undang-undang, orang takut nak report polis. But now, no. Sekarang kita gunakan institusi kehakiman. Kita gunakan institusi-institusi penguatkuasa ini untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang di negara kita, tuan-tuan. Sudah pasti, tuan-tuan, saya yakin dan percaya akan ada usul pindaan kepada akta ini. Tapi saya tak tahulah kementerian mana yang jaga undang-undang ni lah. Undang-undang ni saya kata, tuan-tuan, rasa kementerian mana? Kalau KDN tu kita yakin lah. Tetapi kalau kena Kementerian Perpaduan, kalau kena kementerian menterinya Waita Murti, kita pening. Silap-silap dia nanti bagi itu denda RM2, penjara setengah hari. Dia suruh bawa balik. Ini, tuan-tuan, sedih apabila kita melihat orang yang berkuasa pada hari ini tidak menggunakan kuasanya dengan adil. Kalau kata kita nak ulas isu, tuan-tuan, semakin hari semakin banyak isu yang ada di negara kita. Baru-baru ini keluarnya keputusan inkuest arwah adib. Sedih, tuan-tuan. Seluruh negara sedih, marah dan juga geram apabila mendapati keputusannya yang dikatakan bahawa arwah adib dibunuh, terlibatnya aktiviti jenayah sehingga matinya arwah adib. Sedangkan kita lihat bagaimana peguam negara ditegur oleh Hakim Besar Malaysia, Ketua Hakim Negara CIJ, menegur beliau dengan tindakan beliau semasa proses inquest, memecat lawyer adib tu dan sebagainya, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Ini, tuan-tuan, menyebabkan rakyat berada dalam keadaan gusar. Rakyat berada dalam keadaan yang keluh kesah. Rakyat sebenarnya sudah hilang kepercayaan kepada agensi-agensi penguatkuasa, agensi-agensi kehakiman negara. Bagaimana peguam bela negara sendiri yang sepatutnya menjaga rakyat, tetapi lebih kepada dengan menjaga satu pihak, dua pihak, tuan-tuan. Ini sebenarnya yang kita nak. Yang kita nak lihat satu perubahan. Kononnya yang dikatakan Malaysia baru, kita nak melihat ke arah Malaysia yang lebih indah, Malaysia yang lebih selamat. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin bahawa kerajaan yang ada pada hari ini sememangnya meletakkan rakyatnya berada dalam keadaan yang cukup gusar, risau, bahawa sentiasa berada dalam keadaan yang huru-hara, tuan-tuan. Jadi isu adib ini rakyat tidak akan tinggal waimah satu inci pun, tuan-tuan. Kita kena yakinkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kematian adib harus dibela, tuan-tuan. Kematian adib harus kita berikan penekanan yang penuh. Setiap rakyat Malaysia, waimah pakcik dan makcik yang berada di kampung itu pun, tuan-tuan, harus kita terangkan apa yang berlaku kepada adib. Sebenarnya, tuan-tuan, sekarang ini zaman IT, zaman informasi, teknologi maklumat, dan bagaimana kita telah pun memaklumkan kepada rakyat Malaysia dengan hanya penyebaran viral maklumat-maklumat seperti ini, tuan-tuan, yang menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Dan yakin dan percaya dengan kuasa viral ini jugalah boleh menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan sekiranya mereka berlaku tidak betul. Isu yang seterusnya, tuan-tuan, pada malam ini, isu berkaitan dengan penghinaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Apa yang berlaku di Selangor, tuan-tuan? Apabila pihak kerajaan negeri melalui majlis-majlis perbandarannya, dia buat naik signage ataupun tanda jalan, papan jalan Pulau Pinang, jalan Tunku Abdul Rahman, nama jalan itu bawahnya bahasa Melayu, di atasnya ada tulisan Cina. Di atasnya ada tulisan Cina. Jadi isu ini, tuan-tuan, dimainkan dalam portal ataupun dalam Facebook Ngakomeng Superfan. Kononnya Facebook itu bukan milik Ngakomeng. Facebook itu milik kawan-kawan dia atau peminat-peminat dia. Tapi Datuk Seri Najib telah pun mengesahkan, menunjukkan bahawa itu sebenarnya Facebook rasmi Ngakomeng
yang ditukar nama kepada Ngako Meng Superfan. Buka Facebook Datuk Najib. Dia londeh habis semua lah. Ini menunjukkan bahawa dia terkantoi. Dan apabila terkantoi, dia menggelupuk. Jadi apa tuan-tuan? Ada komen dalam itu menyatakan, respon atau posting itu menyatakan bahawa orang ini, ada sampel mari saya baca sampel. Orang ini dia kata orang inilah sebenarnya yang bertanggungjawab menurunkan segala, menukarkan. Sebab Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah mengarahkan semua papan tanda di seluruh negeri Selangor yang ada tulisan lain daripada bahasa Melayu diturunkan. Kerana apa? Saya nak kata tuan-tuan, salah atau tidak arahan tuanku? Salah atau tidak? Tidak salah. Kerana apa? Kerana dalam Perlembagaan Persekutuan ianya terang-terangan menyatakan bahawa artikel 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu harus digunakan kepada semua struktur-struktur rasmi kerajaan dan juga semua urusan-urusan rasmi kerajaan Malaysia dan juga kerajaan-kerajaan rasmi. Yang terbaru tuan-tuan, siapa orang Pulau Pinang besok pergi dekat Padang Tembak. Pergi dekat Padang Tembak, tuan-tuan tengok dekat pasar, bangunan pasar Padang Tembak. Dia kata kompleks, macam itulah kompleks pasar dan Dewan Balai Rakyat apa agak. Di atas tulisan bahasa Melayu ialah tulisan bahasa Cina. Ianya terang-terangan menunjukkan bahawa bahasa Cina diangkat lebih daripada bahasa Melayu. Sedangkan dalam Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan bahawa the only language recognized by the Federation is a Malay language. Terang-terangan tuan-tuan. Tetapi sengaja provokasi demi provokasi cuba ditimbulkan oleh mereka ini semata-mata untuk menunjukkan bahawa mereka berkuasa. Tuan-tuan, Allah bagi pinjam kuasa di sat saja. Allah bagi pinjam kuasa di sat saja. Mereka lupa, tuan-tuan, bahawa orang Melayu sekarang ini merupakan 70% populasi. Orang Melayu dan Bumi Putera di seluruh negara sekarang ini sudah mencecah 70% jumlah populasi rakyat Malaysia. Dan mereka tahu pilihan raya ke-15, pilihan raya umum ke-15 ini mereka akan tumbang apabila berlakunya dua parti terbesar Malaysia, iaitu Parti UMNO dan PAS sudah bersama wujudkan muafakat nasional. Mereka takut dan mereka tahu hanya sepenggal saja mereka mampu menjajah mentadbir Malaysia ini, tuan-tuan. Dan maka dengan itu mereka menggunakan segala daya mungkin. Apa saja perkara-perkara yang boleh mereka gunakan dalam waktu sepenggal ini untuk mereka melakukan segala perbuatan yang dilihat mampu untuk memastikan bahawa kuasa mereka itu dilihat supremasi. This is wrong, tuan-tuan. Negara kita merupakan sebuah negara demokrasi. Negara kita merupakan sebuah negara yang ada undang-undangnya. Negara kita ada perlembagaannya, maka ikutlah perlembagaan. Negara kita ada sistem-sistem perundangannya, maka ikutlah sistem perundangannya itu. Tetapi mereka ini cuba mencabar, mereka ini cuba tidak mahu menggunakan. Sampai ke hari ini, kalau kita lihat balik 2-3 hari lepas, ada satu video seorang daripada kaum India. Dia cuba mempertikaikan perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dia kata kenapa orang Melayu saja ramai masuk universiti? Kenapa tidak digunakan merit sebagai satu medium untuk membolehkan rakyat Malaysia masuk universiti? Kita nak bagi tahu dekat dia, hello brother, Malaysia is a Malay country. Malaysia, merdekanya Malaysia 1957. Merdekanya Malaysia, Tunku Abdul Rahman berbincang dengan Tan Cheng Lock. Tunku Abdul Rahman berbincang dengan Tun H.S. Lee. Tunku Abdul Rahman berbincang dengan V.T. Sambatan. Dan mereka sebelum perbincangan ini bermula, Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa kita hanya berbincang sekiranya kamu bertiga bersetuju bahawa ini ialah negara Melayu. Setuju? Setuju. Maka atas dasar itu Tunku Abdul Rahman membentangkan, kami orang Melayu bersedia menerima kerakyatan orang bukan Melayu, orang-orang bukan Bumi Putera. Orang Melayu bersedia membuka pintu kerakyatan kepada orang bukan Melayu, orang Cina dan orang India, untuk diterima menjadi warga negara Malaysia. Maka atas dasar tersebut
kamu telah diterima menjadi warga negara menjadi sistem jusoli, maka atas dasar tersebut kamu kena terima. Yang pertama, Islam agama persekutuan. Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, 153 hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, artikel 152 bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, Raja-Raja Melayu. Dia pun setuju. Tapi bila datang mainan generasi ketiga, keempat, dia mula dah pandai. Sebab apa? Mereka sudah dapat universiti, mereka sudah dapat pendidikan, mereka sudah ada rumah yang besar, mereka sudah ada wang, mereka sudah ada duit, mereka sudah ada kuasa. Maka atas dasar itu mereka sudah berani bersuara. Kononnya mereka ada hak untuk mengundi. Okey, dan itu hak kamu, jalankan hak kamu semasa pilihan raya. Tetapi sistem perundangan kamu nak tukar, boleh. Kamu kena gunakan 2/3 dalam Dewan Parlimen. Kamu kena gunakan kuasa Parlimen untuk menukar kerajaan, untuk menukar perlembagaan, untuk meminda apa-apa saja perkara-perkara, artikel-artikel dalam perlembagaan. Kamu kena gunakan kuasa Parlimen 2/3. Sekiranya tidak, ikut undang-undang yang ada. Kalau kata kamu tidak ada kuasa, ikut apa yang ada. Sebab itu tuan-tuan, UiTM dibina untuk orang Melayu. MARA, Majlis Amanah Rakyat, dibina untuk orang Melayu. Banyak lagi Felkra, Felda untuk orang Melayu. Agama Islam, Universiti Islam, apa saja organisasi Islam untuk orang Melayu. Sebab ianya ada dalam perlembagaan. 152, 153, artikel 3, artikel 11, artikel 121/1A, artikel 1, macam-macam lagi lah tuan-tuan. Kalau kita nak bercakap tentang soal perundangan dan juga perlembagaan ini, itulah sebenarnya hujah yang harus kita berikan kepada mereka ini. Faham bahawa itulah sistem perundangan negara. Maka sekiranya kamu tak puas hati, sekiranya kamu tak puas hati dengan perkara yang ada di Malaysia, kenapa orang Melayu dapat lebih? Kenapa Bumi Putera Sabah dapat lebih? Kenapa Bumi Putera Sarawak dapat lebih? Kerana ini ialah perjanjian asal apabila termaktubnya sebuah negara yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu apabila kemerdekaan 1957. Makanya negara Malaysia dipindah, ditukar menjadi sebuah negara Malaysia pada tahun 63. Itu je tuan-tuan. Tetapi mereka ini cuba untuk memainkan sentimen perkauman. Mereka lah sebenarnya ibu ataupun bapa, ayah Tok Wan kepada perkauman. Mereka dah tahu sistem kita macam tu. Mereka dah tahu Islam agama persekutuan, tapi mereka pertikai. Mereka sudah tahu hak-hak istimewa orang Melayu, tapi mereka yang pertikai. Mereka sudah tahu bahawa raja-raja dan sultan-sultan merupakan satu council, satu majlis yang tertinggi dalam negara. Mereka pertikai. Ini tuan-tuan, siapa sebenarnya perkauman? Inilah sebenarnya kaum yang menjalankan aktiviti perkauman tuan-tuan, yang sebenarnya merendah-rendahkan institusi-institusi agama bangsa dan juga raja-raja di Malaysia. Yang perlu kita tukar, yang perlu kita pastikan kepimpinan negara yang akan datang. Teruskan tuan-tuan, teruskan. Sebab itu tuan-tuan, zaman dulu kita ada Biro Tata Negara. Zaman dulu kita ada Biro Tata Negara. Apa guna BTN? BTN ini ialah satu agensi kerajaan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menanamkan semangat cintakan negara. Sebab itu nama dia Biro Tata Negara, bukan tempat brainwash. Biro Tata Negara ini bukan tempat brainwash. Biro Tata Negara ini tempat untuk kerajaan memaklumkan kepada rakyat apa dia institusi negara, apa dia institusi kerajaan, apa dia kuasa eksekutif, apa dia kuasa legislatif, apa dia kuasa judiciary. Ini perbezaan kuasa dalam Malaysia. Apa dia yang di-Pertuan Agong, apa dia Dewan Negara, apa dia Dewan Rakyat kepada rakyat. Tetapi apabila Syed Saddiq dia pegang pula Kementerian Belia, BTN ditutup dan diserahkan kepada Kementerian Belia, apa jadi? BTN pun camp pun duduk di hutan dah, orang pun tak pi. Habis dah? Cukup dah? Okey, jadi saya memaklumkan kepada tuan-tuan bahawa penting kita menjaga negara kita. Tapi ingat, pilihan raya ke-15 tak lama dah lagi. Seluruh rakyat Malaysia sudah tahu nak mengundi apa. Seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, seluruh rakyat Malaysia yang sayangkan negaranya, ayo
kita bangun selamatkan negara kita. Kita selamatkan negara kita dengan memastikan Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Takbir! Takbir! Saya serahkan kepada Sosopek untuk teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.